Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersama membalik kitab kita ni, kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Banjari, dalam bab orang yang diwajibkan mengerjakan solat. Orang yang diwajibkan mengerjakan solat, kita sambung dah. Siri kedua lah kita kira dah. Okay, lepas tu Syekh Sam'ani menerangkan kalau seorang isteri masih kecil, kalaulah dia ada isteri yang kecil lagi dan mempunyai ibu, dia kecil, lepas tu ada ibu, lepas tu budak tu lah, budak tu ada ibu, dia ada suami lah, maka yang berkewajipan menyuruh dan memukulnya adalah ibunya dan bapaknya lagi. Bukan suami lagi dah. Wajib suruh, wajib pukul tu adalah bapaknya juga. Bapak dia lah, ibu bapaknya juga. Dan kalau tidak ada orang tuanya, maka suaminya. Malu kalau tak ada untuk lelaki dia, ibu bapak dia, maka suami dia lah. Cara ke dia dah. Ni mengikut pendapat boleh nikah budak lah. Itulah hadis riwayat Aisyah lah dah. Cuma ada bahas budak lah. Malah nak asri dia setengah nama tu pertikaikan lah. Dia kata kesalahan. Sama ada daripada Aisyah sendiri ataupun daripada perawi selepasnya yang sebut umur tu 9 tahun dah. Sebenarnya 19 tahun. Wallahualam lah. Gitulah. Tapi ramai pertahankan jugalah. Nama hadis lain pertahankan juga. Dia kata tak mungkin salah sebut tu. Tapi tak ada lah poros dia dalil hak tu lah. Tak ada dalil lain. Dalil sebut pasal nikah Nabi dah. Segi hadis lain, cerita hadis lain tak ada cerita dah. Biasa nikah ni mestilah kena balik dulu dah. Baru dia maksud nikah tu ada. Kalau tak dalil lagi tak kena maksud dah perkahwinan tu kerana nak bersetubuh. Boleh kahwin dah. Nak boleh anak. Okay, habis itu dah. Maka dapatlah difahami daripada apa yang dikatakan oleh Syekh Sam'ani di atas, bahawa wajib bagi suami menyuruh isterinya yang kecil mengerjakan solat juga. Dan wajib atas suami memukul isterinya yang meninggalkan solat jika tidak ada bapaknya. Jika tak ada bapa, tak ada. Jadi suamilah bertanggungjawab didik isteri dia. Kalau isterinya yang meninggalkan solat jika tidak ada bapaknya, silap ni ayat ni. Dia penting tadi lah. Jadi suami tu kalau tak ada, bukan bapak gak, suamilah bertanggungjawab didik isteri dia. Kalau isteri telah mencapai usia baligh atau ada bapaknya, tidak wajib atas suami untuk perbuat yang demikian itu. Pula dah. Dan tersebut dalam fatwa Ibn Barzi, bahawa wajib atas suaminya menyuruh isterinya mengerjakan solat dan wajib memukulnya kalau meninggalkan solat. Fatwa lain pun tak. Dia kata balik ni, kalau kita baca sebelum ni lah. Didik ni wajib atas mak pak ni sebelum balik dah. Dia balik baru nak godai nak suruh semayang ke apa, payah lah tak. Gitu keadaan dia. 15 tahun ke atas ni payah lah didik ni sebelum 10 tahun hingga 15 tahun dah. 7 tahun lagi dah. Nak godai-godai 10 hingga 15 tahun. Dia balik kan, sepatutnya lekat lah. Gitu. Okey, tapi gini, hak tu bicara isteri ni kan, isteri ni supaya anak kondok. Kalau anak tu umur 7 sampai 15 tahun dah, isteri ni mestilah nikah sadah dah. Balik dah. Adakah dia kena godai juga? Cumanya ada perbezaan pendapat. Ibn Barzi kata kena godai juga. Suami kena godai isteri kalau tinggal semayang. Maka dari itu yang telah kewajipan itu pada pundak suami. Ini suami tanggungjawab lah. Maka okey.
Baiklah isterinya sudah mencapai usia balik atau belum balik, tak kira dah. Tak lelaki, suami tu wajib didik isteri dia supaya semaya. Baik dah. Apa yang terangkat oleh Ibn Hajar dalam kitab Tufah yang perkuatkan apa yang dikemukakan dalam fatwa Ibn Barzi tersebut. Jadi Ibn Hajar ni dia menguatkan pendapat Ibn Barzi lah. Kerana yang dimiliki itu termasuk dalam arti menyuruh berbuat baik dan mencegah dari perkara yang mungkar. Berbeza dengan yang terangkat oleh Syekh Ramli dalam kitab Nihayah. Ini pun bahan lagi dah. Boleh kita kira logik kan? Tak kira lah. Yang patut mungkin mopok je dah. Kalau cuma tahap pukul tu boleh lah bicara dah. Kalau suruh ni tak kira lah. Dia bukan anak kita ke anak orang lain ke bini kita ke bini orang lain ke. Kalau benda tu kita tahu maksiat, kita kena tegur lah. Tak kira lah. Cuma lah ni tanggungjawab tu lebih tu perbincangan dia lah. Nak pukul tu mungkin lah. Dia pukul tu orang yang berkuasa lah. Yang berkuasa paling kurang berkuasa bapa terhadap anak. Yang paling kurang berkuasa ialah suami terhadap isteri. Gitu lah. Orang yang gila tidak mengqada solatnya yang tertinggal. Jadi gila tak wajib qada semuanya gila ketika dia gila tu dah. Dan orang yang pengsan dan mabuk mengqada solatnya apabila sudah sedar. Gitu pula dah. Puasa, puasa dan mabuk sedar dia kena qada mengikut syekh ni. Asal saja semua itu terjadi bukan kerana sengaja dan tidak dalam masa murtad. Tidak sengaja dan tidak dalam keadaan murtad lah. Syarat dia. Kalau dalam keadaan murtad, kena qada lah dah. Tapi kalau pengsan dan mabuknya kerana sengaja, maka wajiblah mengqadanya dah. Tadi kata tak kena qada dah. Jadi ni lah benar ni salah ni. Kaedah dia orang gila, orang mabuk apa biasa. Dia bukan pisah, bukan sengaja, maka dia tak perlu qada lah. Itu masa tu dia tidak ada kewajipan semanja dia. Dia gila 3 hari dah. Masa dia gila 3 hari tu dia tak perlu qada dah. Puasa 3 hari. Seminggu puasa dah 7 hari. Atau perlu ni lebih chat. Lah di penyakit COVID ke apa ni, macam mana perbincangan dia lah. Nantilah fatwa semasa lah tu kira ya. Adakah dia sengaja ke ataupun dia ni tak sengaja. Kalau tak sengaja dia keedah dia pesel ke, murtad ke, mabuk ke, tak sengaja, maka dia kira masa tiada akal ni tak diwajibkan sembahyang. Tapi kalau pesel dia mabuknya kerana sengaja, dia pisah dah. Dia pisah minarok dah. Dia pisah minarok baru dia mabuk. Maka dia tinggal sembahyang masa mabuk tu kena qada belaka lah. Dan juga wajib diqada kalau tertinggal solat dalam keadaan gila di masa murtad atau pesel dan mabuk yang disengajakan. Masa murtad dia kena qada. Atau kalau dia sengaja pesel dia tu sengaja dah. Ataupun mabuk dia sengaja dah. Makan gapo sampai pesel, makan gapo sampai mabuk dah. Maka benda-benda gini dia kena qada dah. Tidak sengaja dalam masa murtad ni pun, mabuk pesel ketika murtad ni dia kena qada mengikut mazhab kita ni. Dah. Masa dia gila pesel mabuk ketika murtad, dia kena qada belaka dah. Wajib atas mengqada solat yang tertinggal dalam keadaan gila atau pengsan atau dalam keadaan mabuk yang terjadi dalam keadaan pengsan atau mabuk dengan sengaja. Pengsan dan mabuk sengaja peminarut adalah pengsan ataupun mabuk dah. Peminarut kena qada. Dan tidak diqada di masa terjadi kemudian daripada masa itu. Tak faham. Maka itulah kalau dia tidak sengaja lah, kita akan anggap kalau tak sengaja maka dia pesel ke mabuk ke gila ke, dia kira dia kena tak perlu qada lah. Jadi kalau tak sengaja. Berbeza dengan masa gila orang yang murtad.
Kerana orang gila dalam murtad di masa gilanya, dan orang gila dalam mabuknya, mabuk tidak sepanjang masa gila. Kerana mabuk itu adalah keadaan yang terakhir. Dia dapat hilang dan dapat diberhentikan. Dapat berhenti. Berbeza dengan murtad yang tidak berakhir, melainkan dengan berislam semula. Pada saat itu, ia belum mula Islam lagi. Jadi Islam ni dia macam pisau lah sengaja dah. Kita bincang dia ni mabuk atau pesel kerana sengaja mengarut ke apa, dia kira pisau cari pasar, dia kena qada semuanya dia dah. Kalau dia bunuh orang, kena hukum bunuh juga dah. Kerana pisau cari pasar dah. Dah. Curi, kena curi kat tangan juga dah. Sebab dia pisau mengarut dah. Jadi begitu juga zina, kena rejal, kena rotek ke apa, berdasarkan dia ni pisau. Dia sengaja cari pasal menarut. Nah, gitulah kaedah dia dah. Tapi kalau dia murtad, dia itulah, dia macam sengaja lah, dia lebih sengaja murtad lah. Jadi dia kena qada juga semaya ya, ketika gila, ketika mabuk, ketika pesel, ketika dia masuk murtad dia. Okay, habis itu kita bincang pula dan pendapat para fuqaha di atas dapatlah difahami bahawa pengsan mungkin diiringi lagi dengan pengsan yang baru, dan demikian juga berlaku dalam mabuk lah. Lepas pesel, lepas mabuk lagi lah. Mungkin berlaku lah ni. Berbeza dengan gila yang mungkin dapat dibezakan dengan pertama dan yang kedua ni. Kerana pengsan merupakan penyakit doktor, ahli mengetahui tentang perbezaan sebagainya dengan sebahagian lain. Bezanya dengan gila. Dan sunat bagi orang gila, pengsan dan mabuk mengqada solatnya, tidak wajib. Jadi mabuk ni macam penyakit lah. Boleh siap, boleh ke apa tu. Dia kerana makan benda tertentu tak. Dadah ke arut kau tak. Maka jadi mabuk. Jadi benda ni kata macam itulah, macam kita kata macam sengaja lah secara asasnya dah. Dia boleh mudah nak jadi sengaja dah. Jadi kena qada semaya. Tapi kalau tak sengaja, dia sunat saja qada dah. Gila ni begitu juga, gila pengsan mabuk ni kalau kita tak sengaja berlaku dah. Secara asasnya gila ni janganlah sengaja. Gila ni secara umum tak sengaja dah. Mabuk dengan pengsan ni boleh jadi sengaja dah. Ini agak dadah je apa dah. Gila ni bukan minum agak buat dadah, memang yang lain. Bukan ada tekanan jiwa yang melampau, yang bukanlah kerana agak tu lah. Jadi secara asalnya kalau dia qada juga masa gila dia, sunat, tidak wajib. Perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas tidak mengqada solatnya sekalipun sudah suci. Jadi dia suci pun, lepas suci pun tidak wajib qada dah. Sekalipun dalam keadaan murtad, masa dia suci haid murtad dulu pun dia tak qada lah. Kalau dia masa suci dia kena qada lah. Masa murtad dia keadaan suci kena qada. Masa dia nifas dengan haid dia tidak wajib qada. Dan haram baginya mengqada solatnya. Bukan masalah biasa-biasa ni tak. Haram qada dah. Haram qada solat walaupun dia suci, lepas suci dari haid nifas, qada juga jadi haram. Bukan sunat. Inilah terangkan dalam kitab Tufah. Namun dalam kitab Majmu' hukumnya makruh mengqada solat. Siapa haram lagi kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Dari huraian di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahawa segala manik penghalang wajib solat itu adalah 7 perkara. Benda-benda yang menghalang kita semaya ni 7 perkara. Pertama, anak kecil yang belum mencapai usia baligh. Jadi dia menghalang maksud tidak wajib lah. Yang kedua dah, kafir asli. Kafir asli ni memang tidak semaya lah. Yang ketiga, gila. Gila. Junun dah. Yang keempatnya, aghma.
iaitu pengsan. Ahmad pengsan, hitam pengsan. Yang kelimanya sukran, artinya mabuk. Mabuk ni tak ada semaya kot ya. Yang keenamnya haid. Yang ketujuhnya nifas ni. Itu benda-benda yang menghalang manik, menghalang daripada semaya ni. Ada hak kena qada atau tak kena qada, gitulah. Ada perbincangan dia ada. Lepas tu dalam huraian terdahulu yang membicarakan waktu solat bahawa dimasukkan dengan waktu darurat ialah waktu hilangnya penghalang manik yang mencegah wajibnya solat. Ada kita baca dulu ya. Inilah huraian yang menyatakan waktu darurat dan hukumnya. Waktu darurat tu guna. Kalau semua manik penghalang yang disebutkan di atas telah hilang, umpamanya telah mencapai usia balik, berislam, daripada kafir asli tu Islam. Nah, atau sembuh daripada penyakit orang gila. Orang gila tu sembuh daripada penyakit gila dia. Atau orang yang pengsan, atau orang mabuk, sembuh daripada pengsan dia, mabuk dia tu dah. Atau suci perempuan yang haid dan nifas. Sedangkan waktu solat masih ada sekadar cukup untuk angkat takbir. Masa solat imam itu ada dah. Dia lah akhir waktu, dia lah takbir kalau kira dah. Takbir saja dia dah. Atau lebih dari itu dah, dia takbir atau dia sorkat kau dah. Atau manik, penghalang yang ada pada dirinya hilang, sekadar cukup, ikutlah penghalang lain, sekadar cukup untuk bersuci. Dia nak ambil semaya dah. Takbir tak ada, ambil sembahyang. Atau untuk mengerjakan solat. Atau pedas sikit untuk mengerjakan solat. Dia nak bicara bab ni pula dah. Jadi gana hukum dia. Maka wajiblah baginya mengqada solatnya. Kerana dia ambil sembahyang dia apa, dia dalam waktu lah, yang sedar tu. Dia sembuh daripada penyakit gila kau, pesel dia kau, mabuk dia tu. Dia lah berkata nak ambil sembahyang sikit ni. Maka dia kena qada semaya dia lah. Kerana ia sudah mendapat sebahagian dari waktu solat. Ya dah waktu solat tu dah. Satu suku daripada waktu solat, satu bahagian daripada waktu solat. Jadi samakan dengan orang yang musafir yang mengqasar solatnya. Wajib menyempurnakan solatnya kerana mengikut orang yang mengerjakan solat sempurna pada sebahagian solatnya. Itu yakiyah situ dah. Jadi kalau kita musafir, siapa-siapa tu, kita tengok di masjid mana-mana orang sembahyang jemaah. Kita, walaupun kita musafir, kita nak ikut sembahyang jemaah bersama orang mukim ni, orang tempat tu, sembahyang penuh. Kita pergi sembahyang waktu zuhur atau puasa. Kita kena sembahyang apa? Kena sembahyang 4 rakaat lah. Tak boleh kita sembahyang 2 rakaat. Kita sembahyang 4 rakaat. Kena ikut imam lah. Itulah bandingannya dengan orang yang boleh sebahagian waktu dia sedar daripada gila dia, mabuk dia, pesel dia. Dalam waktu sudah siar dah, dia kena dah lah kalau kira nak akad takbir dia. Sebentar maka dia wajib. Ambil sembahyang ke dah, kalau ambil sembahyang dia kira wajib, dia kena qada kalau dia habis waktu lah. Gitu lah. Qada waktu lah, hak lain tu tak lah, qada waktu. Tetapi kalau tidak ada lagi, tinggal waktu solat sekadar cukup mengangkat takbir. Nak angkat takbir pun tak ada dah. Masa dia sebentar sangat dah. Atau penghalang pada dirinya belum hilang pada waktu yang disebutkan di atas. Dia ada lagi gila sikit kau dah. Dah. Mabuk sikit dah. Tidaklah wajib mengqada solatnya. Kita tak wajib lah, tak ada dari waktu lah kira dah. Namun wajib baginya mengqada solat yang terdahulu jika solat itu sudah dijamakkan, dapat dijamakkan dengan solat tadi. Dan mengqada solat yang terdahulu jika solat itu dijamakkan dengan solat tadi dan sudah hilang manik pada dirinya pada waktu yang cukup sekadar melakukan solat dan melakukan wuduk. Jadi cerita ni dia cerita macam orang mazhab kita ni lah, perbincangan mazhab kita. Kalau kita hid suci, hid nifas pun dalam waktu asar contohnya.
Jadi dia kena semaya itu bukan asar saja, dia kena semaya zuhur dan asar. Dia qada zuhur lah. Asar tu betul dah lewat tu dia. Semaya zuhur dulu lepas tu semaya asar. Begitu juga orang gila ni. Orang gila biasa mabuk ni. Dia kira macam hik nifas gitulah keadaan dia. Kalau solat itu tidak dapat dijamak dengan solat yang baru atau manik pada dirinya belum hilang pada waktu tersebut, tidaklah wajib mengqada solatnya. Dahulu hanya wajib baginya mengqada solatnya dalam waktunya. Contohnya dia waktu zuhur dah. Waktu zuhur. Jadi dia tak perlu qada subuh dah. Waktu zuhur baru dia siar daripada gila dia, pesel dia, mabuk dia. Jadi dia hanya qada waktu zuhur, bukan qada lah, sembahyang zuhur sajalah. Ataupun ni waktu maghrib ia sedar dah. Maghrib ia sedar daripada gila, pesel, mabuk dia. Ataupun suci daripada hid nifas pun waktu tu. Maka dia tak perlu sembahyang asar dan zuhur sebelum ni lah. Sebab dia hanya perlu sembahyang maghrib saja. Nah, itulah perbahasian dan mazhab kita. Makanya telah dari terangkan di atas bahawa wajib mengqada solat zuhur bersama dengan mengqada solat asar kalau mendapatkan waktu sekadar mengangkat takbir pada akhir-akhir waktu asar. Jadi Kelton orang itu siang mabuk atau pesel atau gila tu dekat lala nak akhir dah. Dia kata sekadar dia akad takbir. Ya. Ataupun berlala lah ketika nak masuk maghrib tu dah. Jadi dia kena qada apabila dia lagi waktu asar sikit. Siang dia sembuh daripada gila dia, pesel dia mabuk dia tu. Dia kena semaya qada zuhur dengan asar. Zuhur dengan asar dia kena qada. Dah. Jadi dia semaya zuhur dulu berasar lepas tu semaya maghrib. Itulah kira dah. Sebab dia kira dia waktu asar. Dan wajib mengqada solat maghrib bersama dengan mengqada isyak kerana mendapat sekadar cukup mengangkat takbir pada akhir waktu isyak. Nah. Lebih bicara pula akhir waktu isyak ni kan ya. Jadi ada mazhab kata sampai tengah malam dah. Waktu isyak. Mazhab kita sampai ke subuh. Kalau dekat dengan subuh lala pun. Kalau kira dia suci dia kena qada semaya isyak, maghrib dengan isyak dah. Gitulah. Jika hilang penghalang pada dirinya sekadar cukup melaksanakan wuduk dan solat kerana waktu asar itu adalah waktu zuhur juga. Waktu berkongsi bersama dia. Waktu isyak adalah waktu solat maghrib juga. Ketika ada uzur dah. Maka ketika itu adalah darurat yang lebih utama diutamakan. Tidak digabungkan solat isyak bersama dengan solat subuh. Tak gabung lah kalau kira dah. Dia waktu lain dah. Atau subuh baru dia suci. Tak perlu dah wajib. Tak perlu semaya maghrib dengan isyak dah. Tidak digabungkan solat subuh dengan solat zuhur dah. Waktu zuhur je suci. Tak perlulah dia semaya subuh dah. Qada subuh dah. Dan tidak digabungkan solat asar dengan solat maghrib. Contohnya semaya maghrib, masa maghrib itu baru dia suci daripada hid nifas ataupun suci dia siar daripada pesel, mabuk dan gila pada waktu maghrib. Dia semaya maghrib sajalah. Maya asar dan zuhur tak perlu qada. Kerana setiap solat yang disebutkan di atas seperti solat isyak tidak dapat dijamakkan dengan solat subuh ni. Dan solat subuh tidak dapat gitulah. Solat isyak tidak dijamakkan dengan solat subuh dan solat zuhur solat maghrib tidak dijamakkan dengan solat asar. Gitu dia kata dah. Jadi dia tidak berkongsi waktu lah. Dia tidak boleh kongsi waktu. Kita mudah faham semacam jamak qasar semaya dah, dia boleh kongsi ada waktu tu boleh kongsi. Tapi kalau semaya subuh dengan isyak tidak boleh dikongsi, semaya maghrib dengan asar tidak dapat dikongsi. Dan tersebut dalam tuhfah ni. Diterangkan dalam kitab tuhfah. Kalau seorang anak telah mencapai usia baligh
kemudian berubah menjadi gila pada waktu yang tertinggal, sekadar cukup mengerjakan wuduk dan solat. Dia balik dulu. Lepas balik tu tak lama tu gila dah. Jadi baru gila dah. Dah lah akak terkebir kita kata dah. Sekadar dia nak ambil wuduk, mungkin terkebir dan solat dah. Dia sekadar cukup mengerjakan wuduk dan solat. Mungkin terkebir sajalah. Dia ambil semayang, dia semayang kita kata 10 minit lah. Dia balik lepas 10 minit tu gila. Maka dia kata okey gini lah. Ni kalau dia sebelum penghalal dia wajib tu awal lah balik sebentar, lepas tu gila dah. Tak cukup. Tak cukup waktu nak sekadar wuduk dan solat dah. Maka tidak wajib baginya mengerjakan solat itu sekalipun sembuh dari penyakitnya itu, demikian menurut pendapat para fuqaha. Waktu terpendek sangat, kita kata tak sampai 10 minit, bergila, maka dia tak wajib qada. Nah, sebenarnya dia. Kalau lebih daripada waktu tu, nama sejam dah. Lepas tu gila. Nah, barulah dia kena qada dah. Tapi kalau manik yang ada pada dirinya hilang pada akhir waktu asar. Nah, ni cerita dia. Pasal dia dalam waktu asar dia. Sekadar serakaat. Kemudian datang lagi penghalang lain sudah sampai waktu maghrib. Sekadar cukup mengerjakan solat maghrib. Maka wajib baginya mengerjakan solat maghrib saja. Dia gila-gila lah. Nah, dia tadilah balik. Lepas tu gila. Lepas tu sedar balik. Waktu asar tu, dekat nak habis asar tu, dia sedar balik tak gila dah. Serakaat. Kalau nak semayang pun dah serakaat. Tapi gila balik dah. Tak ada tu. Gila balik. Jadi dia tak wajib lah semayang asar tu lagi dah. Lepas tu kalau dia gila tu sampai waktu maghrib, sekadar cukup mengerjakan solat maghrib. Dah. Tapi dia gila, dia dekat nak masuk asar, dia sedar. Lepas tu gila balik. Tu sedar balik dia. Gila dia pasal dia sedar balik. Dekat dengan habis semayang maghrib. Nah, tapi sekadar cukup untuk mengerjakan solat maghrib. Kalau kira tu sedar tu, dia lah kalau ambil semayang cepat-cepat dengan semayang maghrib cepat-cepat, dah semayang maghrib. Tapi dia tak semayang lagi, maka dia wajib semayang maghrib lah qada. Gitu lebih kurang dah. Kerana solat yang mesti dikerjakan pada waktu itu didahulukan dari solat yang bukan pada waktunya, sedangkan waktu untuk melaksanakan solat yang kedua ini tidak cukup waktunya. Kerana itu tidaklah wajib dikerjakan pada waktu itu. Yang seperti ini berlaku kalau belum dilaksanakan solat asar sebelum tenggelam matahari. Jadi contohnya, sepatutnya dah semayang asar lah. Jadi dia tak ada, dia kena qada lah. Dia kena semayang lah asar sebelum semayang maghrib lah, kira gitu lah. Adapun jika dikerjakan solat asar sebelum matahari terbenam matahari, maka waktu itu tertentu hanya untuk mengerjakan solat asar, sedangkan solat maghrib tidak dapat dilaksanakan kerana belum sampai waktunya lagi. Dan jika hilang penghalang, manik ada tak gila biasa ke apa, dan didapati sisa waktu asar sekadar melaksanakan 2 rakaat saja dia, kalau kata waktu dia. Dua rakaat dia. Lepas tu, dan 2 rakaatnya masuk ke dalam waktu maghrib. Lagi wajib hanya mengerjakan solat asar saja.
Kalau dapati waktu asar sekadar melaksanakan 2 rakaat dari dalam waktu maghrib, umpamanya sempat mengerjakan 4 rakaat bagi yang mukim, atau 2 rakaat bagi yang musafir, maka hanya wajib mengerjakan salat asar saja. Kerana asar dalam hal ini, salat asar sebagai salat yang diikuti dari zuhur, sebagai salat yang mengikuti. Nah, jadi pentingnya dia kena semaya asar dulu lah kata dia. Kalau sedar dia. Kalau dia qada lah dulu, tapi kalau tidak dia kena semaya asar dulu kerana dia dalam waktu utama ke waktu lagi dahulu lah. Bukan semaya zuhur dulu sebabnya tak ada dah. Dia atas tara dia. Walaupun wajib dua-dua pun dia kena semaya asar dulu sebelum zuhur dah. Dan kalau hilang penghalang, manik tadi lah. Rasa gila mabuk apa dah. Hit ke apa dah. Dan kalau hilang penghalang dan dapatnya akhir waktu sekadar cukup mengangkat takbir. Dia angkat takbir saja dah. Kemudian sudah hilang penghalang, dia dapatnya waktu dapat melaksanakan solat 9 rakaat bagi yang mukim. Dan 7 rakaat bagi yang musafir. Berkali 7 ni. 4 campur 3. 7. Tak ada. Ini kira musafir dah nak. Wajib atasnya mengerjakan 3 solat, iaitu subuh, isyak dan maghrib. Jadi cerita yang musafir dengan tak musafir ni. Jadi orang musafir 7 kena qada cara jamak lagi lah ni. Orang mukim kena qada cara mukim ni. Sembahyang penuh. Atau hilang penghalang sekadar dapat dilaksanakan 7 rakaat atau 6 rakaat. Atasnya mungkin mengerjakan salat subuh dan isyak. Atau masa hilang penghalang sekadar dapat melaksanakan 5 rakaat atau kurang, tidak wajib atasnya melainkan salat subuh saja. Kerana bahawa rakaat atau kurang tidak wajib atasnya melainkan salat subuh saja. Kerana bahawa masih lebih dari waktu mengerjakan salat subuh sekalipun masih ada, namun dipergunakan untuk mengerjakan salat maghrib. Diikuti solat isyak, tidaklah wajib solat yang mengikutnya tanpa adanya solat yang diikutinya. Dan jika hilang penghalang dan didapatnya akhir waktu isyak, sekadar cukup mengerjakan 3 rakaat. Kemudian datang lagi penghalang, tidaklah wajib mengerjakan solat isyak kerana tidak diperolehi waktu yang cukup melaksanakannya. Dan tidak wajib pula mengerjakan solat maghrib sekalipun diperolehi waktu sekadar cukup melaksanakannya. Kerana yang mengikuti solat isyak tidak wajib dikerjakan, maka tidak wajib pula solat maghrib kerana tidak dapat mewajibkannya mengikut tanpa mewajibkan diikuti. Jadi ia kira day lah. Kalau tak day kat, pakai tak day berlaku lah. Tak day maya asar, pakai suhu tak day. Tak day maya maghrib. Sebelum gila tak. Pakai semaya isap tak wajib dah. Gitulah dia kata dah. Panjang-panjang punya ayat pun dah. Lepas tu dah. Jikalau seorang anak mencapai usia balik sedangkan ia dalam keadaan solat. Budak tu balik tengah solat balik ke mana? Tahu tak? Ada juga gitu dah. Solatnya hendaklah diselesaikannya dahulu dan solat itu memadai baginya. Kerana semenjak ia mencapai usia balik tadi, ia diperintahkan mengerjakan solat. Sebelum balik pun dia suruh dia semaya dah. Dan kalau ia meninggalkannya dipukul dah.
Dan solatnya telah terlaksana dengan terpenuhi syaratnya, kendati pun keadaan dirinya barulah berubah menjadi mukallaf pada pertengahan solatnya, namun ini tidaklah mempengaruhinya. Ni mikir lebih-lebih lah kita kata macam mana nak bicara. Tengah semaya tu balik tak balik dah. Tengah semaya ni balik-balik ni dia ada tanda dia dah. Keluar iman ni ke gapo dah, hik ke gapo dah. Tengah semaya ni belaka hik. Tak candi lah, tak semaya pula dah. Okey, tu macam mustahil perbincangan nak dikit sangat. Kalau jadi ke mana benda tu? Kalau jadi batal semaya dah. Ini dapat disamakan dengan seorang hamba sahaja yang diberdekakan sedangnya dalam solat zuhur pada hari Jumaat. Sebelum habis waktu solat Jumaat lagi dah. Tengah semaya zuhur. Dia ni tak wajib. Hamba kali dah semaya Jumaat ni. Tiba-tiba dia kata, tengah semaya tu, aku bebas keadaan daripada hamba dah. Jadi dia telah jadi merdeka, jadi wajib sembahyang Jumaat. Tapi dia tengah sembahyang zuhur. Nak berhenti kau kan tak? Tak habis lagi sembahyang Jumaat masa tu dah. Jadi kata kena terus ke sembahyang zuhur sampai habis lah. Dan dikisah sembahyang zuhur dia, tak perlu dia sembahyang Jumaat. Kendati pun pada mulanya solatnya dianggap sunat, tetapi pada saat itu hilanglah penghalang pada dirinya, maka berubah menjadi wajib sembahyang Jumaat dia. Ini juga dapat disamakan dengan haji sunat dan puasa sunat yang dinazarkan pada pertengahan haji atau puasanya. Dia kiyah dengan haji dan puasa sunat. Jadi tak jadilah hak wajib tu tiba-tiba tukar niat jadi wajib dah. Puasa sunat dah. Dia tak boleh lah, tak boleh tukar. Nak puasa, nak jadi haji wajib, nak jadi puasa sunat, nak jadi puasa wajib, padahal niat memulanya sunat, tak boleh jadi. Namun sunat baginya mengulang kembali solatnya sebagai dibicarakan pada bahagian yang akan datang, agar keluar dari perselisihan pendapat dan kalangan para ulama. Kalau dia sembahyang zuhur tiba-tiba betul aja bebas jadi sembahyang wajib, tukar jadi wajib sembahyang Jumaat apa. Dia kata molek dia sunat, bukan wajib dia. Sunat kembali mengulang kembali solatnya. Wallahu a'lam lah, bagi kita tak buatlah. Dia sembahyang kat tak wajib dah. Tak payah dah. Macam bicara bab ni lah. Tak ada, tak cukup 40 lah ke apa lah dah. Ataupun was-was siapa dia sembahyang dulu sembahyang Jumaat ni. Ada bicara panjang lebar dah kitab-kitab mazhab kita ni. Tapi benda tu tak terpakai lah ni. Royak Imam Gajah kita nak ikut mazhab sebenarnya benar. Kita ikut majlis agama dah. Dia mengatasi mazhab mana-mana boleh. Majlis agama kata boleh sembahyang Jumaat. Tak cukup 40 orang, 4 orang pun. Sah lah sembahyang Jumaat je. Tak sedar Imam Gajah lah. Aku nak ikut mazhab sebenarnya benar. Kerana pemerintah tu dia memutuskan, dia akan memutuskan perkara yang khilaf dan kena ikut pemerintah. Nah, jadi habislah. Masalah tak ada untuk bicara. Dalam masa kita bicara di masjid dekat tak? Macam dekat masjid Wataniyah dekat, masjid macam dekat. Ya, masjid ada dekat-dekat tu nak. Dekat dia macam satu mukim lah, dekat sangat ni. Macam mana peribahasa dia nak? Ikut kitab je tak boleh lah. Mana bel dulu, hak semai dulu tu sah. Hak dia tak sah. Terus semai zuhur lah, kata macam-macam pendapat lah lepas tu dah. Tapi pemerintah iktiraf, dia kata sah semai Jumaat. Pemerintah beri kebenaran. Dekat-dekat macam Mesir ke apa sebelah-sebelah pun dekat-dekat ni. Sah nama Jumaat ni tak nak bincang lagi lah. Ikut kitab dah. Gitu keadaan dia. Okey. Dan jikalau balik. Dan jikalau usia balik diperhitungkan dengan tahun. Dia balik-balik tu ikut tahun. Bukan ikut keluar iman ni ke apa dah. Atau dengan cara lain sudah ia mengerjakan solat. Ikut tahun ni. Sedang molek cukup 15 tahun ni masuk tengah semaya dah. Ni ada lah logik sikit dah. Maka tidak wajib mengulangi salatnya sekalipun salat Jumaat. Kalau ia telah melaksanakan kewajipannya pada waktunya. Tak wajib qada ke apalah. Kerana dia telah ikut waktunya nak. Sebagaimana yang diperintahkan. Kerana ia tidak lagi berkewajipan mengulanginya lagi. Ini dapat disamakan dengan salat sahaya perempuan. Buat perbandingan dia. Dia buat kias dia dengan hamba sahaya perempuan dah. Semaya hamba perempuan, hamba sahaya perempuan.
apa? Dengan kepalanya terbuka. Lalu dia merdekakan, sudah selesai solat. Oh, lepas maya dah. Yotina ni hamba, dia tak wajib tutup buka tudung ni. Dia tak wajib tutup kepala dia. Rambut ke apa ni, tak apa nampak hamba dia. Dia tidak wajib. Tutup aurat lah macam tutup aurat wanita merdeka ni. Jadi cara nak kenal hamba sahaya ataupun merdeka, memang cara dia pakai tudung tutup aurat dengan terbuka rambut tu. Tanda bagi hamba. Macam dulu gitulah keadaan. Okey, ini semua kalau kita yakin. Jadi otina tu dia bebas lepas semaya dia baru jadi bebas hamba, jadi semaya dia masa hamba tu sah lagi. Ini semua kalau kita yakin bahawa niat fardu itu tidak lazim bagi anak-anak. Tapi kalau kita yakin niat fardu itu lazim, biar bolehlah bagi anak-anak dan ia tidak meniatkannya, maka wajib atasnya mengulang kembali solatnya. Nanti kalau kita anggap biasa tu anak niat fardu lah dah. Kalau niat sunat tak, kena sembahyang semula lah. Niat sunat tak jadi fardu tu dah. Dia balik masa tengah sembahyang dah. Tapi biasanya dia niat fardu lah. Mana kita ajar sunat, dia sembahyang zuhur. Nama dia pun sembahyang zuhur dah. Fardu dah. Fardu zuhur. Nama dia tu bukan sunat zuhur, fardu zuhur. Jadi automatik lah, tak mungkin lah orang niat. Walaupun dia tak balik lagi pun, dia akan niat fardu zuhur. Walau hukum asal dia niat fardu zuhur setelah mana, dia tak wajib lagi, dia jadi sunat lagi lah bagi budak kecil ni lah. Inilah yang diterangkan dalam kitab Tuhfah Syekh Ibn Hajar Al-Hatami. Syekh Ramli pula berkata dalam kitab Nihayah, Nihatul Muhtaj. Sebaliknya, yang tidak wajib mengulangi solat, baik diniatkannya fardu ataupun tidak fardu sunat, kerana solatnya itu dikerjakan untuk masa yang akan datang. Sesuai dengan yang lebih kuat, tidak wajib berniat fardu bagi anak-anak. Ini kalau niat. Jadi kena bicara detail lah. Tapi biasanya automatik. Dan bahasa kita ajar kecil, nama tu semuanya solat fardu zuhur, bukan semuanya sunat dah. Jadi dia kira semaya itulah, semaya fardu lah. Saya tak perlu qada ke apa tak, semaya mula lah. Tapi kalau seorang khunsa bersolat zuhur pada hari Jumaat, jadi khunsa ni dia capur. Dia ada dua-dua alat dia. Perempuan pada, lelaki pada. Bukan pondek hak buat tu dah. Buat pondek tu dah, tapi dia ada dua-dua alat dia. Dia solat zuhur pada hari Jumaat. Kemudian ternyata bahawa ia lelaki, sedangkan waktu solat Jumaat masih ada lagi. Wajib atas dia mengulangi solat Jumaatnya lagi. Ni kalau dia tahu dah. Nak tahu mana masa tu dah. Dia kena cek doktor molek lah, putus hak mana-mana. Dia tahu dia ni kuat lelaki dah. Tengah semaya nak cek ke mana dah. Lelaki dah tak tahu lah kita dah. Tapi kalau nak ngasah biasa ni dengan cek doktor, dia kata hormon ni lelaki banyak daripada perempuan, kerak bagi perempuan. Kalau hormon ni banyak perempuan daripada lelaki, kerak bagi lelaki dah. Gitu dah. Lepas tu, kat mana kita nak berhenti ni? Kita setakat tu saja. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.